Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna fil qisti wa la tuhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wa nakhlu dhatul akman. Wal habbuzul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Khalaqal insana min salsalin kaffakhar. Wa khalaqal janna min marijin min narin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman bermula daripada ayat yang pertama berakhir pada ayat ke-16 yang bermaksud Allah lah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, dia mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar mengikut hitungan-hitungan yang tertentu. Dan tumbuh-tumbuhan, yakni pohon-pohon, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya dan diciptakan baginya keseimbangan. Agar kamu jangan merosakkan keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan jangan sekali-kali kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya, dan di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak-kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bungaan yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Dia menciptakan manusia daripada tanah yang kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin daripada nyalaan api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang mana satukah yang kamu dustakan? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sebanyak-banyak syukur kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan waktu. Alhamdulillah masih diberi kepada kita ruang untuk terus menumpang hidup di atas muka bumi miliknya. Dan alhamdulillah masih dikurniakan kepada kita hati untuk menuju ke masjid-masjid Allah. Dikurniakan kepada kita hati untuk memakmurkan masjid Allah, mencari bekal untuk perjalanan kita yang jauh, perjalanan kita yang panjang, dan perjalanan kita yang amat sukar. Masih dikurniakan kepada kita akal fikiran yang ingat akan tujuan kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Alhamdulillah kita dapat bangkit solat berjamaah, memakmurkan masjid Allah, dan kita pergunakan setiap ruang masa kita ini 24 jam sebaik-baiknya dengan amal-amal kebaikan untuk kita bawa bekal perjalanan kita yang panjang. Jangan lupa niat beriktikaf. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk
dalam masjid ini. Dan yang kedua, jangan lupa ikhlaskan hati kita kerana mencari keredaan Allah. Mudahan semua yang kita lakukan ini Allah terima sebagai amal-amal kebaikan. Alhamdulillah, kita berada pada hari yang ke-10 daripada Ramadan. Ramadan tetap pergi meninggalkan kita. Sehari demi sehari, demi sehari, demi sehari. Bila masuk Rejab, maka kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Saya ingat mula-mula yang saya sebut pada bila masuk bulan Ramadan, kita berada di satu bulan yang sangat-sangat subur tanahnya. Kalau ibarat sembahyang diberi pahala, bukan sembahyang puasa diberi pahala, kita berlapar diberi pahala, diberi makan, melangkah kaki ke masjid, membaca Al-Quran, duduk dalam majlis ilmu, tersenyum dengan orang, bersedekah, semuanya dikira sebagai anugerah pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya bangkitkan kepada tuan-tuan tentang dalam bulan Ramadan, kalau kita perhati sungguh-sungguh, ada beberapa perkara yang selalu kita minta. Yang paling banyak kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ya Allah, pimpinlah aku ya Allah ke jalan yang lurus betul. Kerana itulah benda yang cukup penting dalam hidup kita ini, akidah kita ni betul. Kalau akidah kita tak betul, maka amal kita itu menjadi tersia-sia. Wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal yang mereka pandang baik lalu terbuang sebegitu sahaja, kata Allah. Kemudian saya sebutkan juga antara tujuan kita berpuasa dirakamkan oleh Allah ialah untuk menjadikan kita ini orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Al-Walid bin Uqbah. Terlalu banyak perkataan-perkataan yang menyuruh kita ini bertakwa kepada Allah. Maka apakah yang diartikan dengan takwa itu, Walid? Padahal Sayyidina Umar ni orang yang hebat ilmu dia, seorang pemimpin. Lalu kata Walid, wahai Amir Mukminin, pernah tak tuan hamba melalui suatu lorong, yang lorong ini penuh dengan onak dan duri? Kata Sayyidina Umar, ya, saya pernah lalu suatu lorong yang penuh dengan onak dan duri. Maka bagaimana tuan hamba lalu pada lorong yang penuh dengan onak dan duri? Lalu kata Sayyidina Umar, aku akan jalan berhati-hati sungguh-sungguh supaya aku tidak tercocok akan duri. Maknanya dalam hidup kita ini, apa yang kita buat, kita berhati-hati. Bukan sahaja sembahyang kita, malaikat catat amal perbuatan kita. Bukan sahaja puasa kita, malaikat mencatatnya. Bukan sahaja baca Quran kita, malaikat mencatatnya. Malah setiap amal perbuatan kita, sama ada kita mencuri, kita mengumpat, kita memfitnah orang, kita berpaling muka daripada orang, kita menipu, mengambil hak orang, menyeksa manusia dan sebagainya, kita kena ingat bahawa semuanya dicatat oleh kiraman dan katibin. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Jadi itulah yang diartikan dengan takwa. Tuan-tuan, kita berhati-hati dalam menjalankan ibadat puasa. Kemudian dalam bulan Ramadan ni juga saya kata kita banyak membacakan doa. Disuruh kita ni bulan Ramadan berdoa sebanyak-banyaknya. Malam tadi saya sempat buka satu kitab yang mengisahkan tentang orang yang bersedekah dalam keadaan dia berjalan jauh, muka dia menjadi kusut masai, tapi sayangnya doa dia itu tidak diterima oleh Allah.
dia minta kepada Allah dalam keadaan muka dia menjadi kusut masai, muka jadi comot, badan dia kusut masai, penat dia berjalan jauh, tapi doa dia itu tidak diperkenankan oleh Allah. Hadis ni pendek aja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik juga. Sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang ia suruh kepada sekalian muslim. Ya ini mursalin, ya ini rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang seperti disebut di hadis atas. Hai sekian rasul, makanlah daripada yang baik-baik, yang halal, dan beramallah dengan amalan yang baik. Dan ia berfirman pula, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang telah diberikan rezeki kepada kamu. Kemudian Nabi menyebut tentang seorang lelaki yang jauh perjalanan dia, kusut rambutnya, berdebu badannya, mengangkat kedua tangannya seraya dia berdoa dengan berkata ke langit sambil dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, sedangkan makanannya dari harta yang haram, minuman dari harta yang haram, pakaian dari yang haram, dan mulutnya disuap dengan makanan yang haram, maka bagaimana Allah akan perkenankan doa dia. Ini hebatnya hadis ni kata. Allah itu baik dan disuka yang baik, dan disuruh rasulnya pun begitu juga, makanlah makanan yang baik. Maka sebegitu juga disuruh kepada umat Nabi makan juga benda yang baik. Nabi cerita tentang seorang lelaki yang dalam keadaan muka dia berdebu, rambutnya kusut masai, penat sangat, seraya dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, dalam keadaan makanan dia itu haram. Ni benda kecil sahaja. Kalau kita lah jumpa orang dalam keadaan dia merayu, dalam keadaan muka dia kusut masai, dalam keadaan badan dia letih kepenatan, dia minta, agak-agaknya kita bagi tak? Saya rasa insya-Allah bulan Ramadan kita bagi. Tapi pelitnya Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala tak perkenankan permintaan dia. Sebab apa? Kerana makan yang dimakan itu adalah benda-benda yang haram. Jadi Allah Ta'ala ni tak suka benda yang haram ni masuk dalam batang tubuh kita ni, menyebabkan doa kita ini tidak dimakbulkan oleh Allah. Sebegitu juga dalam bab bersedekah. Kalau tuan-tuan pandangkan, Allah Ta'ala tidak meletakkan jumlah sedekah ni banyak mana. Kan? Kalau dalam hadis lain dia kata, walaupun separuh daripada korma. Separuh dari korma. Jadi kadang-kadang orang kita ni dia beramal nak yang besar. Makan tadi yang sedikit, masuk yang haram. Walaupun dia sembahyang, dia berdoa tadi, dalam keadaan dia makan makanan haram, maka doa tu tidak diterima, tidak dimakbulkan oleh Allah. Pentingnya kita makan makanan yang halal bila kita nak berdoa supaya diperkenankan. Yang kedua, bersedekah. Pentingnya sedekah itu penting sedekah, bukan jumlah dia. Dalam hadis Nabi kata, walaupun separuh daripada kurma. Kita nampak kalau orang bagi separuh kurma ni, kita akan nampak, alah separuh kurma, nak buat apa? Sebiji kurma menasabah kan, separuh kurma. Biasanya orang sedekah kita ni sekotak kurma, betul? Tapi separuh kurma ni, rasa payahlah orang nak sedekah. Di situ nak ceritakan betapa besarnya kelebihan atau fadilat bersedekah. Khususnya kita berada dalam bulan Ramadan. Saya suka bercakap supaya dalam keadaan tuan-tuan berfikir segala titah perintah Allah Ta'ala. Kenapa? Yang pertama, kenapa Ramadan itu difardukan hanya sebulan dalam bulan Ramadan? Walhal
Allah boleh sahaja perintah 6 bulan Ramadan. Sebab Allah, dia Tuhan, dia Rabbil Alamin. Macam kita PKP kan, kita negara kita perintah berkurung berapa bulan bagi berapa tahun PKP, tak boleh keluar rumah, tak boleh. Maka Allah yang menjadi tuan punya alam ni, langit bumi ni Allah punya. Tak boleh ke Allah Ta'ala suruh kita ni puasa 6 bulan? Itu yang pertama. Yang kedua, pernah tak tuan-tuan berfikir, kenapa kita ni bangkit solat fardu subuh hanya 2 rakaat aja? Kan? Ialah kalau fikir 2 rakaat ni lah tuan, kalaulah ya 2 rakaat, sedangkan saat kita tidur ni tengah sedap tidur. Tidur ni cukup tengah sedap tidur ni, tiba-tiba nak bangun sembahyang subuh ni hanya 2 rakaat aja. Relevan lah kali ikut otak kita, kita kata relevan lah, banyak lah sikit alang-alang bangun tu sembahyang paling tak ada 4 rakaat kan. Rupanya amal kita ni tuan-tuan, Allah letakkan dia memang tentulah hebat lah tuan. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi ke masjid-masjid, surau-surau, majoriti masjid-masjid dan kurau-surau dah mula berkurangan. Kalau ibarat tempat saya duduk ni, kalau tuan-tuan gosok, dia patut makin lama makin berkilat. Makin lama makin kita gosok ni, sepatutnya dia makin kilat. Tapi pelik kita ni, bila Ramadan, mula-mula Ramadan masjid penuh. Hari kedua, hari ketiga masjid penuh. Tapi tuan-tuan tengok besok makin hujung Ramadan. Selepas kita sembahyang tarawih lama, baca Quran lama, kan, agak-agak iman tu makin naik ke makin turun? Cuba tuan-tuan pandang dan perhati. Sepatutnya bila dah hujung Ramadan, lagi ramai, lagi penuh. Hanya beberapa tempat saja yang saya pergi hujung Ramadan ni dia penuh orang. Tuan. Jadi saya puas fikir tuan, berbaloi ke Allah Ta'ala bangun, suruh kita dibangun solat subuh hanya 2 rakaat sahaja dalam suasana tidur sedap ni. Agaknya kalau bagi offer lah, nak tidur ke ayah atau bayar RM20. Saya ingat ramai orang bayar RM20 tuan. Daripada sembahyang subuh, nak tidur terus ke ataupun nak bayar RM20? Saya ingat ramai orang kata bayar RM20. Tuan-tuan ni bangun subuh 2 rakaat. Jadi kalau fikir bukan untuk Allah, akhirnya saya duduk merenung, kita bangun juga. Tuan-tuan bangun juga. Dalam keadaan tuan-tuan kaya, tuan-tuan makanan banyak, tuan-tuan puasa juga. Dalam keadaan tak ada orang, duduk rumah sorang-sorang, tuan-tuan tak makan juga. Sebab apa Rupanya letaknya di situ ialah bila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, iman inilah yang menyebabkan kita ni tuan-tuan bangun pada waktu pagi untuk sembahyang pada subuh. Dengan adanya iman, dengan adanya iman inilah tuan-tuan kita ni berpuasa. Dengan adanya iman ni tuan-tuan kita tahan diri tak makan walaupun tak ada orang. Dengan adanya iman ni tuan-tuan kita duduk dalam majlis ilmu. Betul lah bila Allah kata iman, ada yang beriman dengan hari akhirat, maka dia akan terus. Allah bukan nak tengok banyak mana kita buat perintah dia, tetapi Allah nak tengok kita ni tuan-tuan setia tak kepada perintah dia. Kita buat tak perintah Allah. Kalau sekadar kita sembahyang pada subuh 2 rakaat ni tuan-tuan, minta maaf cakap tidak akan menambahkan walaupun sedikit kekayaan Allah. Kalau sekadar kita sembahyang, kita berpuasa bulan Ramadan ni, tak akan menambahkan sedikit kekuasaan Allah.
Melainkan apa yang kita buat ini Allah nak tengok kita ni buat tak perintah dia. Yang kita ngaku kita hamba Allah ni melaksanakan tak titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang itu bukan besar sangat nilai kita tadi, tapi Allah nak tengok nilai ketaatan kita ni. Jadi kita ni orang taat ke tidak. Maka kata Sayyidina Ali, di antara doa juga yang selalu kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka Sayyidina Ali dia kata, siapa yang nak masuk syurga Allah ini dan dia nak lari daripada neraka Allah ni, kata Sayyidina Ali, maka dia mesti himpunkan dalam diri dia 6 benda. 6 perkara itu dihimpunkan sungguh-sungguh. Yang pertama, dia kenal Allah. Lalu dia menunaikan segala hak-hak Allah tu semua ditunaikan. Perintah Allah tu semua dibuat. Hak perintah Allah. Dia boleh sahaja perintah puasa 6 bulan, tapi dia tak suruh puasa 6 bulan. Dia suruh puasa sebulan. Kalau puasa 6 bulan, agak-agak tuan-tuan, jadi masjid ni apa jadinya? Sebab manusia ni dia cepat jemu, tuan-tuan. Dia cepat bosan. Dia kenal Allah, ditunaikan hak Allah. Yang kedua, dikenal syaitan, lalu dia menentang syaitan. Yang ketiga, dikenal akan kebenaran. Maka dia mesti ikut segala kebenaran yang diperintahkan, segala kebenaran itu diikut. Yang keempat, dia mengenal akan kebatilan. Lalu dia menentang akan kebatilan. Yang haram, yang Allah larang, yang Allah Ta'ala tak bagi, dia tentang. Yang kelima, dia kenal dunia. Lalu dia ambil dunia ni hanya sekadarnya sahaja. Jangan sampai terlupa akhirat. Ambillah dunia ni. Islam tak pernah suruh kita buang dunia. Islam suruh kita ambil dunia. Tadi diceritakan pasal bersedekah. Kalau tak ada duit, macam mana kita ni nak bersedekah? Dan akhir sekali dia kenal akan akhirat. Lalu dia kejar kebahagiaan hidup pada hari akhirat. InsyaAllah pagi ni saya nak membawa tuan-tuan merenung daripada surah Ar-Rahman, kemudian baru kita masuk kitab kita insyaAllah. Hebatnya Al-Quran ini, Ar-Rahman alam Al-Quran. Allah lah yang maha pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Kadang-kadang saya duduk pelik baca tuan. Kita ni ramai orang Melayu kita ni yang boleh membaca Al-Quran. Tulisan Cina tu kita tak boleh baca, tapi tulisan Quran tu kita boleh baca. Kadang-kadang kita baca kita tak faham, tapi maknanya dia mudah. Allah bagi peluang bagi kita ni boleh baca Quran. Dia mengajarkan kepada kita Quran. Kita pandai baca Quran. Macam mana? Wallahu a'lam dulu. Dan dia menciptakan manusia. Dia buat manusia ni bukan pokok, bukan batu, bukan tunggul, bukan lembu, bukan kambing, dan bukan segala-galanya. Yang ciptakan manusia ni ialah Allah. Yang mengajar manusia ni pandai berbicara. 2 hari lepas tanya anak murid, kenapa kambing dibunyi dia mengembek? Kenapa ayam bunyi dia mengembok? Kenapa lembu? Kenapa manusia ni suara dia lain? Kenapa ikan macam mana pula dia berbual dalam air? Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Dalam perjalanan ke Pekra Bukit Kepung, nampak burung, penuh burung tu terbang searah sahaja. Saya tengok burung yang terbang sebegitu banyak, dalam hati duduk fikir, burung ni terbang, dia mengikut arahan siapa tu? Berjamaah betul dia. Kalau tuan-tuan tengok, kita semahyang dekat masjid, berapa kali kata hendaklah tuan-tuan berhenti daripada berkata-kata ketika khatib sedang baca khutbah. Dia bercakap juga. Berapa kali cakap dekat masjid tu tuan-tuan, masih lagi tu. Burung ni dia mengikut arahan siapa agaknya. Dia ikut seangkatan tu. Berjamaah dia berterbang. Tuan-tuan pernah tengok semut?
Semut ni kalau tuan-tuan perhati, di jalan tegak ikut balas tentera, di jalan satu jalan, dia tak bersempang siung. Kadang-kadang kita suruh orang beratur nak berjalan cukup susah. Semut kadang-kadang lebih pandai disiplin dia daripada orang kadang-kadang. Jadi saya duduk fikir macam mana kalau manusia, kita bercakap dengan manusia, lembu bercakap dalam bahasa lembu, kambing bercakap dalam bahasa kambing, ayam bercakap dalam bahasa ayam. Macam mana indahnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Bila duduk dalam air pula tuan fikir, ikan ni macam mana dia bercakap, dia berkomunikasi tuan. Ini kita akan nampak. Dia kata bertafakur, mengingat keagungan Allah. Dia mengajarkan kamu pandai berbicara. Macam mana ada bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Arab dan sebagai-bagai bangsa tu bermacam-macam. Dia boleh cakap. Dia matahari dan bulan beredar mengikut hitungan tertentu. Dia bergerak tu ikut hitungan dia. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon keduanya tunduk kepadanya. Tengok musim panas. Ni baru hujan dekatnya. Sebab saya panas. Matahari tu tembak daun tu punya panasnya 12 jam. 12 jam dipanah dengan cahaya matahari siang. Nanti bila malam kena pula sejuk, embun dan sebagainya. Tapi pokok-pokok ini tak pernah memberontak kepada Allah. Manusia tak. Panas sikit sahaja dia dah berontak. Hujan lebat sikit dia dah berontak. Sebaliknya tumbuh-tumbuhan tadi tak pernah memberontak. Dia duduk jemur panas matahari, dia tetap mengeluarkan oksigen bagi kemudahan-kemudahan manusia. Dan langit ditinggikan dan diciptakan keseimbangan. Langit ditinggikan, tak ada sebatang tiang yang menongkat. Hebatnya, tengok itu. Kita bertafakur. Dan kamu, agar kamu jangan merosakkan keseimbangan. Dijadikan bumi ini ada keseimbangannya, jangan dirosakkan. Adanya bukit itu untuk menetapkan kedudukan bumi. Tapi manusia buat juga, manusia tarah juga gunung-gunung ini. Dia buat rumah, lembah-lembah ditimbus, maka banjir berlakulah tuan-tuan dan sebagainya. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan jangan kamu mengurangi keseimbangan. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak-kelopak dan mayang. Diletakkan padanya tumbuh-tumbuhan, pokok di bumi ini tumbuh. Kalau kita berada di Mekah sana, kita tengok hanya ada pokok korma. Kalau kita di Malaysia ni segala-gala pokok ada. Pokok korma ada, pokok kelapa ada, kelapa sawit ada, durian, asam. Ada orang bungkus bagi asam kuini bulan Ramadan tuan. Amboi mah. Bila bawa dia punya baunya menyucuk ke hidung. Sedapnya kata. Kan? Bayangkan rasanya yang berbeza. Durian rasanya lain, pisang rasanya lain, dan sebagainya. Pokok-pokok buah durian bau dia lain. Buah apa lagi? Asam kuini bau dia lain. Asam bacang bau dia lain. Semuanya bau berbeza-beza. Kat rumah saya ada pokok ciku, 2 batang ciku tu. Buah dia tu besar. Kadang-kadang dekat 4 inci, 5 inci besar dia. Besar buah ciku tu. Kita tak tahu yang mana satu dah masak. Tapi yang peliknya, burung ni dia boleh cari mana yang masak. Macam mana dia boleh tahu yang ni dah masak, yang ni belum masak? Dia boleh kesan masak dengan tak masak. Dengan dari apa yang dipakai pun kita tak tahu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bungaan yang harum. Ada biji yang berkulit, ada yang tidak berkulit, dan bunga-bungaan yang berbau. Bunga bau macam-macam. Kalau tuan-tuan yang rajin tanam bunga, fikir yang ni bunga dia lain, bunga ros lain,
Bunga matahari lain, rupa lain, bau dia macam mana. Dan sebegitu juga ada yang tidak ada berbunga. Bunga kertas cantik tapi tak berbau. Kadang-kadang bunga durian tu bau pula. Kenapa yang ni berbau, yang ni tak berbau? Buah pula tuan-tuan, buah durian berbau, buah kelapa pula tak berbau. Kenapa jadi begitu? Subhanallah, kesemuanya itu kita berfikir keagungan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, dan nikmat mana yang kamu nak dustakan? Dan dia menciptakan jin daripada nyalaan api tanpa asap. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana satu, kata Allah, yang kamu nak dustakan. Kalau kita melihat bab ini tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, hari ini kita menyambung kembali pengajian kita, kitab kita ini kita cuba selesaikan pada hari ini insya-Allah. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia, kata Allah. Dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal bagi mereka. Surah Muhammad ayat ke-12. Betul muka surat 220. Kata Allah, dan orang kafir itu bersenang-senang. Kita tengok, sebab orang kafir dia hidup tidak ada berperaturan. Bagi mereka tidak ada halal ataupun haram bagi mereka. Apa sahaja yang mereka nak buat, maka mereka buat. Tapi bagi kita tak. Bagi kita ni ada batas. Ada yang kita boleh buat, dan ada benda yang kita ni tak boleh nak buat. Ada benda yang kita boleh buat. Kalau tuan-tuan perhati, dalam suasana hari ini kita ada duit, ada harta, ada kekayaan, ada makanan, patutnya kita boleh makan. Tetapi kita tak makan. Sebab apa? Kerana ikut perintah Allah Subhanahu taala, tak makan sepidap. Orang kafir dia tidak ada, dia nak pakai macam mana pun tuan-tuan, dia tidak ada batas. Kita hidup berperaturan. Kalau tuan-tuan masuk masjid, maka ada peraturan masjid letak. Masuk surau ada peraturan, masuk sekolah ada peraturan. Maka sebegitu juga tuan-tuan, kita masuk atas bumi Allah ini ada peraturan yang mesti kita patuh, yang mesti kita ikut akan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dia makan, kata Allah, seperti mana binatang makan. Cuba tuan-tuan tengok binatang makan. Binatang makan ni dia tak kira halal dan haram. Dia tak kira. Beli ayam dekat rumah tu tuan-tuan, anjing cukup suka datang. Anjing makan datang seekor, sebab dia tidak ada peraturan. Kita ada peraturan. Dan neraka adalah tempat tinggal. Akhirnya orang kafir ini dia mati masuk ke neraka Allah. Ini buruknya tempat yang paling buruk. Seterusnya terjerumus menjadi mangsa sesama manusia apabila menjadi sasaran kezaliman manusia yang memerintah tidak dengan hukum Allah tetapi hukum ciptaan mereka sendiri. Yang akhirnya ikut terjerumus, dia ikut kepada mereka yang memerintah yang tidak ikut hukum Allah. Ambil hukum ciptaan manusia. Matlamat dan tujuan hanyalah untuk kepentingan orang yang berkuasa sahaja. Dah tak ada batas halal dan haram lagi. Sama ada orang perseorangan yang berkuasa penuh menjadi diktator ataupun kumpulan yang berkuasa dan penyokong-penyokongnya, segala-galanya boleh berlaku apabila manusia tidak mencapai ma'rifatullah dan tauhid dalam kehidupan mereka. Akhirnya diikut tak tentu pasal kepada kekuasaan sesiapa yang memerintah dia, walaupun dengan tidak mengikut kepada ketetapan hukum daripada Allah. Kita baca dalam surah Al-Ma'idah. Musim-musim bulan Ramadan ni tuan-tuan baca Quran. Bila baca Quran, kalau tak reti makna dia, selak tepi tengok.
Tengok selak tepi tu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. 3 ayat tu dia dekat-dekat saja. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah dihukumkan oleh Allah, dia dari kalangan orang fasik. Allah kata arak tu haram, dia kata tak haram. Allah kata judi tu haram, dia kata tak haram. Allah kata orang mencuri, hukum dia potong tangan. Orang berzina, hukumnya kejam. Dia tak ikut. Jaga-jaga. Langkah yang pertama, jadi fasik. Yang kedua, jadi zalim. Yang ketiga, jadi kafir. Kalau dia kata tak boleh kita buat ni kerana masyarakat kita ni berbilang bangsa, berbilang kaum, jaga-jaga. Silap-silap raya boleh menjadikan rosak akidah dia tadi. Batal akidah dia. Kerana Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hei sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu asalnya daripada diri yang satu. Allah yang jadikan manusia. Jadi kita kena faham, baik orang Melayu, baik orang Cina, baik orang India, Mamak Benggandi, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kali berlaku penyelewengan apabila berlaku masa yang panjang selepas Nabi membawa risalah itu atau setelah bala diturunkan, lalu dakwah dibaharukan oleh Nabi yang diutuskan atau ulama yang amanah umat Muhammad, walaupun tidak ada Nabi selepas menghadapi juga ujian penyelewengan. Apa kata kitab ini? Selalu berlaku tuan-tuan, manusia ni bila dia melalui masa yang panjang. Kalau ibadat puasa ni tuan-tuan, dia 2 bulan, saya ingat orang jadi jemu sembahyang tarawih silap raya. Kalau ibadat puasa ni dia 2 bulan, saya ingat orang jadi jemu sembahyang tarawih tuan. Haji saya ingat kalau dibuat tiap-tiap bulan kena pergi haji, silap-silap raya orang jemu tuan-tuan. Tak payah banyaklah kita makan. Pagi tadi makan pucuk ubi masak lemak. Bila punya? Malam tadi, malam buka punya. Buka malam makan pucuk ubi masak lemak. Pagi ni pun buka sahur makan pucuk ubi masak lemak. Aku tengok pucuk ubi tu. Nasib baik ada telur goreng. Adalah semangat. Kalau seminggu, agak-agak kalau seminggu makan pucuk ubi. Apa jadi agak-agak? Agak-agak jemu tak agak-agak? Jadi manusia tu begitu. Maka Allah Ta'ala letak puasa tu sebulan. Sebulan sahaja puasa. Semahyang pun tuan-tuan tak hari-hari kita buat. Maksud saya tidak sepanjang masa kita semahyang saja. Ada masa kita semayang, ada masa kita rehat, ada masa kita kerja. Dia tak pernah masa begitu. Jadi oleh kerana melalui masa yang panjang, masa yang panjang tadi menjadikan manusia itu, dia makin lama jadi makin tepu. Tepu dan tepu. Akhirnya rosak. Datang Nabi baru betulkan. Bila Nabi baru datang betul-betulkan balik, tegak atas landasan, lama lagi ditepu. Berdasarkan ayat ke-16 daripada surah Hadid. Tuan-tuan boleh buka ayat itu. Cuba tengok bagaimana Allah kata jangan kamu jadi seperti mana umat yang terdahulu. Allah Ta'ala kata alam ya'ninil ladzina amanu antah sya'aqulubuhum li dzikrillah. Belumkah sampai waktu bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi segala kebenaran yang diwahyukan kepada mereka? Soalan yang pertama, Allah kata belumkah sampai bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah? 1. 2. Mematuhi segala kebenaran yang diwahyukan dalam Quran. 2. Dan seterusnya dia kata jangan mereka menjadi seperti mana orang-orang yang terdahulu daripada mereka, Yahudi, Nasrani, di mana mereka melalui masa yang panjang
Lalu masa yang panjang, akhirnya hati mereka menjadi keras. Rupanya benda ni pun tuan-tuan, dia akan menjadikan kadang-kadang sifat manusia ni dia jadi bosan. Dia jadi bosan. Sebab itu tuan-tuan tengok, kalau ada orang dia semayang sahaja tuan-tuan, dia semayang, lepas semayang, semayang, lepas semayang. Kalau amal itu sahaja, silap-silap raya, dia akan jadi bosan. Maka adanya amal yang berbeza. Tadi kita bangun sembahyang subuh. Mungkin kita bangun sembahyang tahajud. Lepas tu kita dah memang tahajud, kita buka Quran sikit baca. Lepas buka Quran, baca Quran, kita pun bersahur lah agaknya, makan. Lepas makan kita pergi masjid. Mayang. Lepas tu kita duduk dalam majlis ilmu. Lepas ni kita pergi potong sawit. Semua tu amal tu berbeza. Jadi menjadikan kita ini tidak begitu bosan. Yang pentingnya tuan-tuan, setiap ruang masa kita ini kita ambil. Ada orang yang minta maaf cakap tuan-tuan, dia ambil satu jurusan, dia bersedekah sahaja. Itu yang saya sebut hari itu dekat Fikrah Bukit Kepong. Saya sebut dekat Fikrah Bukit Kepong, Saidina Abu Bakar di offer boleh masuk pintu syurga, mana pun dia nak masuk, dia boleh masuk. Kita duduk mengharap pintu Ar-Rayyan. Bila sampai bulan Ramadan, masuk pintu Ar-Rayyan, puasa. Tapi kadang-kadang dalam pintu sedekah kita tak ambil bahagian. Dalam pintu solat kita tak ambil bahagian. Dalam pintu jihad kita tak ambil bahagian. Patutnya ambil kesemuanya. Tapi entahlah tuan-tuan, adakah kita diseru masuk ke pintu-pintu syurga ni, ataupun takut-takut tak ada yang menyeru kita masuk ke pintu syurga. Itu tadi. Maka dakwah dibaharukan oleh Nabi dan diutus untuk ulama-ulama umat Muhammad. Walaupun tidak ada Nabi selepas menghadapi juga, dia kata ujian penyelewengan yang berlaku di kalangan orang yang lupa daratan, tetapi tetap ada di kalangan umat ini orang yang berani menyatakan kebenaran hingga hari kiamat. Akan ada juga orang yang menyatakan kebenaran. Lepas daripada Nabi Muhammad ni, kata dalam kitab ni tak ada lagi Nabi. Oleh itu ada dari kalangan ni orang yang membetulkan, iaitu para alim ulama. Pernah berlaku dalam sejarah umat ini falsafah akidah yang menyeleweng hasil pengaruh bukan Islam, dengan nama Mu'tazilah, dengan nama Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya, dengan dalil Quran dan hadis, sehingga masyarakat Islam menjadi keliru. Lebih berbahaya apabila ajaran sesat ini dilindungi oleh pemerintah pada ketika itu. Sekarang ni kita lihat macam-macam bentuk tuan-tuan, kan? Sampai masalah orang nak makan buka puasa tu, baca doa tu pun ada orang petikai. Selawat dalam sembahyang tarawih itu pun ada orang pertikai. Ya, benda tu memanglah tuan, kalau nak ikut begitu. Tapi dalam Islam ni tuan-tuan, benda-benda yang baik tak ada masalah tu. Benda-benda yang baik yang Allah Ta'ala izin, benda redha, kita berselawat atas Nabi tuan-tuan. Kita baca Quran, kita baca doa kepada Allah. Ambillah bid'ah yang baik ni kita ambil. Bid'ah yang tak baik itu yang kita tolak tuan-tuan. Dan berbahaya apabila ajaran sesat ini dilindungi oleh pemerintah, tetapi Islam dan penganutnya tetap terpelihara dengan lahirnya ulama ahli sunnah wal jamaah yang mempertahankan akidah yang benar dengan huraian-huraian yang mendedahkan cabaran di zaman mereka, dengan huraian tentang akidah yang berhubung tentang sifat Allah dan lainnya, dengan cara yang boleh dipaham oleh masyarakat Islam di zaman itu. Dan kita yang ada pada zaman ini menghafal sifat yang disebut oleh mereka, tetapi tidak memahami tentang cabaran akidah di zaman ini. Kadang-kadang kita hafal dalam bab-bab itu, tapi kita tak nampak cabaran-cabaran akidah pada zaman hari ini. Sehingga kadang-kadang orang duduk baca Quran ni, hanya duduk baca Quran ni tuan-tuan, hanya nak mengharapkan dapat pahala sahaja kalau baca Quran. Sedangkan Allah kata zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Itu kitab yang tidak ada syak, tak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bila kita kata Al-Quran imam, wa ma imamuka, Al-Quran imami, imam ni tuan-tuan, dia biasanya dia duduk di depan. Maka kalau kita beranggapan bahawa Al-Quran itu imam kita, apa pun yang kita nak buat, kita kena rujuk dulu Quran. Dalam Quran tu kita tengok, kena perhati dulu dalam Quran, kena rujuk dalam Al-Quran ni. Kan, bukan kita buat lepas tu baru kita nak cari hukum. Tengok dulu dalam Quran, boleh ke tak boleh, halal ke haram. Itu maksud kita menjadikan Al-Quran itu sebagai ikutan kita. Apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Ada yang sekadar baca, tapi dia tidak beramal dengan ajaran Al-Quran. Sesungguhnya dia kata cabaran yang memuji akidah dan musuh-musuh Islam sentiasa membaharui perancangan mereka dari semasa ke semasa. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan ajaran seperti ini yang lahir di zaman silam tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Susah nak dapat tempat Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah tadi. Tetapi kita sedang menghadapi ujian baru yang lebih dahsyat dengan nama baru yang tidak disebut dalam kitab Tauhid. Tetapi kalau kita memahami dasar yang disebut, di antaranya golongan ini dipanggil sekularisme. Sekularisme ni ialah golongan yang memisahkan. Serahkan urusan Allah kepada Allah, kata dia. Serahkan urusan pemerintah kepada pemerintah. Dia kata dalam hidup kita ni tak ada kait-mengait. Nak perintah negara, tak ada kait-mengait dengan agama. Wahal tak, Islam kita ambil sebagai kitab panduan kita begini. Menjadi panduan hidup kita tadi. Dan akidah kita dapat mengenalinya. Dan adalah menjadi kewajipan kepada kita mendedahkan penipuan berbentuk baru yang tidak lagi memikul berhala disembah, tetapi membawa kebendaan yang dipuja. Kadang-kadang dah tak pikul berhala lagi, tapi membawa benda yang dipuja. Orang-orang tertentu yang dipuja lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut orang tertentu, langgar ketetapan hukum Allah. Bila Allah kata arak tu haram, pemimpin kata arak tu boleh minum, dia ikut pemimpin. Sedangkan itu dia yang jadi hari ini. Tidak lagi menganjurkan memuja hantu syaitan yang mempunyai kuasa gaib menurut kepercayaan di masa lalu, tetapi pemujaan kepada kebendaan dengan bentuk baru, isti'adah, memuja orang-orang yang berkuasa yang dikira lebih ditakuti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut pula kepada orang-orang pemimpin-pemimpin yang zalim pula pada hari ini, tuan. Di dalam masa yang sama, dia lebih takut kepada yang tu daripada takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata, dikira takut Allah Subhanahu Wa Taala, waliyadzubillah. Maka marilah di saat yang seperti ini kita mengingati semula pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesanan Nabi? Tidak ada orang dari seorang nabi yang dibangkitkan oleh Allah dari satu umat, melainkan adalah baginya penyokong dan sahabat-sahabat yang berpegang dengan ajarannya dan menurut perintahnya. Kemudian sesungguhnya di belakang mereka selepas zaman mereka ada pula orang yang menyalahi ajarannya. Ada yang mengikut Nabi dan ada yang menyalahinya Nabi. Ada pengikut Nabi ni seorang, ada pengikut Nabi ni 2 orang, ada pengikut Nabi kalau tuan-tuan buka 3 orang. Yang paling ramai pengikut dia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata dia selepas zaman itu ada pula orang yang menyalahi ajaran dia. Ada orang yang akan menyalahi ajaran dia. Mereka berkata apa yang tidak mereka buat dan mereka buat apa yang mereka tidak suruh. Maka barang siapa yang menentang mereka dengan tangannya, maka dia dikira dari kalangan orang yang beriman. Dan barang siapa yang menentang dia dengan lidahnya, maka dia adalah orang yang beriman. Maka barang siapa yang menentang mereka dengan hatinya, paling tak ada hati dia tak suka. Orang yang ambil kaedah apa sekularisme ni kita tak suka dalam hati kita.
Orang yang menentang Nabi ni kita tak suka, paling tak ada, maka orang itu masih lagi beriman. Dan tidak ada lagi selepas iman itu walaupun sebesar biji sawi. Selepas daripada ini, kalau dalam hati pun tak ada rasa benci, kita mestilah orang Islam, kita mesti tindak kepada Islam. Dan nama orang Islam, afatu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'. Adakah kata Allah kamu nak beriman separuh kitab dan kamu nak kufur sebahagian kitab? Bila sampai sembahyang kita ikut. Turun ayat Quran wa aqimus solah wa atu zakat kita ikut. Keluar zakat, bila sampai zakat kita ikut. Bila turun ayat Quran wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah kerana Allah, kita ikut. Bila sampai puasa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kita pun ikut. Bila sampai kepada haji wa atimul hajjatal umrata lillah, kita ikut. Tapi bila sampai kepada bab berkaitan dengan harta pusaka, kita duduk ini tak boleh, tak sesuai. Bila sampai kepada bab lelaki mencuri, perempuan mencuri, potong tangan, kita kata tak sesuai ni, mana boleh. Bila sampai kepada minum arak, kita pun takut, kan? Maka nak larang orang minum arak tu dibuat-buat kilang besar-besar. Kita pun tak berani. Sebab yang luluskan lesen tu orang yang besar-besar, maka kita pun tak berani. Dalam hati pun tak ada rasa benci. Bila dalam hati pun dah tak ada rasa benci, habislah kan. Iman kita dah tak ada lagi lah. Paling tak ada tadi, kita boleh lentang dengan tangan kita, tentang. Tak boleh dengan tangan lidah. Haram. Ni hasil haram. Arak ni haram. Judi ni Allah yang haramkan. Bukan pemimpin-pemimpin yang haramkan. Cuma ada pemimpin yang sikap dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ada pemimpin, bukan kesemuanya. Ada pemimpin yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal adlam rijsun min amali syaitan. Kan arak, judi itu semua sekali itu haram. Allah haramkan. Kemudian siapa yang luluskan lesen arak tu? Siapa yang luluskan lesen judi tu, tuan-tuan? Siapa luluskan? Kan? Tu kena fikir, tuan-tuan. Kita pula dekat mana stand kita? Menyokong ke? Ataupun membenci ke? Atau kita diam? Lantaklah kau. Yang penting aku semayang, yang penting aku puasa, yang penting aku pergi tunaikan haji. Tak boleh gitu. Islam ajar kita marra minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa nampak satu kemungkaran, maka hendaklah dicegah. Dia cegah. Hari tu saya pergi di mana tuan-tuan, di Batu Pahat. Duduk nak makan dekat satu meja sini. Makan. Dekat depan tu ada dua pasang budak Melayu kita. Dua pasang. Dah kahwin tu agak-agak tak lah. Dia main peluk sana, berpeluk sini. Aku tengok macam mulut dah rapat ni. Tengok je. Lagi pula tu Kamain. Saya pun tanya dia, awak dah kahwin ke? Dah kahwin ke? Belum. Yang awak belum kahwin dah duduk-duduk macam ni, macam mana? Awak tak malu ke depan semua sekali masyarakat ni tengok ni? Masyarakat semua tengok awak ni. Awak tak malu ke? Kan? Habis nak buat macam mana? Takkan kita nak diam aja? Hati dah tak boleh, dah tak tahan lah. Sekarang aku sepak kan orang kata ustaz ni. Apa pula kan? Paling tak ada dengan hati. Awak tak rasa malu ke? Kalau pun tak nak malu tengok masyarakat ni tengok, ada malulah sikit kita ni buat dosa ni. Depan orang ni. Ni nak bangga apa lagi, budak-budak semua tengok, saya kata. Malu sikit, saya kata. Malu sikit dengan Allah. Badan besar kan. Badan besar tu. Peduli apa aku badan besar. Kita pun tegur. Sekurang-kurangnya, kita lepas tanggungjawab kita. Kan? Ada kerja kita. Jangan kita duduk latih. Lantaklah. Kan zaman sekarang ni jenis macam tu, tuan-tuan. Engkau jaga rumah kau, jangan jaga tepi kain orang. Akhirnya susah lah kan. Isu hari ni tuan-tuan tengok berkaitan dengan pesyarah-pesyarah yang kena hentam tu, tuan-tuan.
Saya kadang-kadang tengok kesian juga tuan-tuan. Kalau kita baca sejarah Imam Malik lah tuan-tuan. Harun Ar-Rasyid datang nak belajar ilmu dengan Imam Malik. Dia nak suruh Imam Malik tu ajar anak dia. Imam Malik ni dia hebat. Tiang rumah dia jatuh. Bukan rantai emas jual tu. Bukan rantai emas tu jual. Beli komputer. Tiang rumah jatuh tu. Dia basuh-basuh. Dia bersihkan. Dia bungkus. Dia jual ke pekan. Dia beli kitab. Ini baru cakap supaya beli komputer, jual rantai beli komputer. Satu dunia tahu. Pesyarah tu kena bedalkan. Imam Malik, saya baca sejarah dia, tiang rumah jatuh. Dia bersihkan tiang tu. Orang beritahu tiang rumah kau jatuh. Dia bersihkan tiang tu. Dia jual, dia beli kitab. Bukan beli rokok, beli kitab. Imam Malik. Suatu hari bila dia jadi orang hebat, Harun Ar-Rasyid minta dia datang ke istana, ajar anak dia dengan ilmu. Tolong ajar anakku dengan ilmu. Ajar anak aku ni nak belajar ilmu ni, kitab ni gini. Imam Malik balas surat tu. Ilmu itu mulia, dia mesti dimuliakan. Ilmu itu tinggi, dia mesti ditinggikan. Ilmu itu mesti dicari, bukan ilmu yang mencari. Nampak? Kalau tuan-tuan baca sirah, Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir, dibawa ikan kering tu seku. Di mana ikan ni hilang, di situlah engkau akan jumpa Khidir. Musa punya gigihnya, dia tak tanya berapa hari berjalan. Berapa minggu kita berjalan ni? Jalan. Ikut aku. Ikan ni hilang, kita jumpa Khidir. Aku nak belajar di ilmu laduni. Tuan-tuan bayangkan bagaimana kesungguh-sungguhan Nabi Musa. Agak-agak kita kat sini kalau cakap nak jumpa Ustaz Imran, bawa seekor ikan, menyelusuri sebatang sungai. Di mana ikan ni hilang, jumpa Ustaz Imran. Agak-agak kita datang tak agak-agak? Agak-agak tuan-tuan, cari tak agak-agak? Ustaz datang pun lari balik, nak tunggu Ustaz datang apa? Ini kita kesungguh-sungguhnya tadi kan. Ustaz datang lari balik, bukan kat sini, dekat Hong Kong. Ni semua cerita ni kat Hong Kong, luar negara semua. Habis sahaja tuan-tuan. Kan? Habis sahaja dia ngajar tadi. Jadi dia hantar anak dia. Anak dia datang nak belajar ni, tengok ada satu meja kecil, ada satu kursi kecil. Dia kata nak buat macam mana ni? Tengok orang semua duduk kat bawah. Maka anak dia duduk kat bawah. Imam Malik pakai dengan jubah hijau ni, duduk tu ngajar. Ngajar macam biasa. Sekali lain dia kata, kali ni aku buat surat, aku nak pergi Mekah, aku nak dia datang ajar aku sini. Dulu anak aku nak belajar, dia tak nak datang. Sekarang ni aku nak dia, aku dia yang nak belajar, aku nak dia datang. Dia mesti datang, aku ni raja, perintah dia. Kan? Orang dulu punya memuliakan para alim ulama ni tuan. Orang dulu punya mulia sekarang. Ini zaman sekarang. Ini orang zaman sekarang tuan. Sebab itu kadang-kadang di gam pun dia tak terasa apa tuan. Gam biasa, gam Perancis tuan. Di gam pun dia tak terasa apa kan. Kan sebenarnya kerja gam-gam ni kerja nyekat apa tuan? Kerja nyekat orang buat baik tuan. Nak maaf cakap. Akhirnya Imam Malik balas lagi surat tu. Ilmu itu mulia, dia mesti dimuliakan. Ilmu itu tinggi, dia mesti ditinggikan. Ilmu itu mesti dicari, bukan ilmu yang mencari. Nampak? Ilmu itu kena cari. Nama saya kecil-kecil dulu kan, saya pergi dulu. Pergi ngaji, belajar dekat apa? Dekat apa tadi? Dekat Bukit Teri sana tuan. Meninggal dah cikgu saya tu. Kena belasah. Aduh, ingat dah pandai. Bila ngaji kena belasah lagi, aduh. Balik meracau lagi. Pergi lagi, tuan-tuan. Masa tu kisah, ingat tak cerita Antu Komkom? Ingat tak Antu Komkom? Ingat tak dulu? Naik basikal saya ni, naik basikal pergi. Daripada rumah saya kat Sabah tu naik basikal. Orang kata jaga-jaga Antu Komkom. Naik basikal kejap lah tu. Mana kan wajah tu kan ada pergi juga belajar masa tu dulu. Sekarang
Mana ada tuan-tuan. Dulu zaman kita muda-muda, ingat zaman dulu, kalau kita pergi kampung ni, malam-malam alif data A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Sekarang ada lagi dengar? Sekarang ada lagi dengar tuan-tuan? Dulu zaman kita muda-muda, zaman kecil-kecil dulu main ketak-ketuk. Habis aja sembahyang tarawih, main ketak-ketuk. Ketak-ketuk, 7 likur kan? Ingat tak? Sekarang dah tak ada lagi tuan. Duduk fikir balik zaman kita dulu muda-muda, zaman kita kecil dulu, masa-masa lauk ni sampai 7 rumah sampai. Sekarang ada lagi. Diam. Ni sikit demi sikit dan terhakis dah kasih sayang kita. Akhirnya dia jawab, itulah ilmu itu mulia, dia mesti dimuliakan. Ilmu itu tinggi, dia mesti ditinggikan, kata dia. Akhirnya Harun Ar-Rasyid datang nak belajar. Bila dia masuk tempat belajar tadi, nak belajar, dia tengok tak ada tempat. Yang ada lantai tempat duduk macam ni. Ni je tempat duduk bawah ni. Pemaidani ni, kursi ada, dia tengok orang semua duduk bawah. Imam Malik tu ajak Harun Ar-Rasyid tu duduk bawah. Boleh sekarang agak-agak? Kan? Boleh agak-agak? Orang besar, Perdana Menteri datang duduk bawah, boleh agak-agak? Baru jadi JKKKK je pun kadang-kadang menyombong. Dia ajar. Habis sahaja dia ajar, dia pun ambil Harun Ar-Rasyid dipeluk tadi. Jumpa murid, jumpa dengan pemimpin, peluk ni. Murid ni dia bawa masuk kutubkhana dia. Bila masuk kutubkhana tu tengok buku tu tersusun cantik dekat tempat Imam Malik tadi. Susunan dia cantik, lawah, sangat-sangat lawah. Dan memang tuan, ada tempat yang macam tu, ada tempat selekeh kita tengok. Kalau tuan-tuan nak tengok masjid, tuan-tuan, saya ingat dalam Johor lah tuan-tuan, dalam Johor lah. Wallahualam kalau salah ni minta maaf lah. Tuan-tuan pergi Masjid Jami' Bagan. Pernah singgah Masjid Jami' Bagan? Tuan-tuan pernah singgah tak Masjid Jami' Mampan? Masjid Jami' Mampan tu tuan-tuan, kalau bawa sejadah, boleh tidur dalam tandas tu. Sikit baru pun tak ada. Kan? Sebiji pasir pun tak jumpa. Dia punya bersihnya surau tu, tandas dia. Kalau tandas dah macam tu bersih, agak-agak dalam masjid, jamaah dia, Taman Seri Pengaram. Saya sebut tuan, Taman Seri Pengaram. Tuan-tuan tak percaya besok, hujung Ramadan, 5 hari lagi nak habis raya, nak raya tadi tuan, tuan-tuan ikut saya pergi sana, tengok. Every day I tell you, dinding ke dinding. Kenapa? Majlis ilmu dia tu banyak. Kena masuk dalam kepala kita ni. Kan? Sebab kepala kita ni tuan-tuan, dia tak sama dengan perut kita. Pandai-pandai kepala kita ni, yang buruk pun dia masuk, disimpan, yang baik pun disimpan. Perut, bodoh-bodoh perut, yang buruk dibuang. Betul? Salah makan, dibuang. Dibuang cepat-cepat, dibuang. Tapi kepala ni disimpan. Dendam, dengki, hasad, riak, ujub, takbur, semua disimpan dalam kepala ni tadi. Kalau tak pandai buang, habis dah. Simpan yang mendaki aja, yang baik-baik dah buang. Okey. Dia pun mabik, panggil untuk kanak, tengok sekali lagi, ada tu aja. Tak ada tempat mewah-mewah. Dia tak banyak cakap, dia pun duduklah dekat bawah. Bila dia nak duduk bawah, Imam Malik kata nanti dulu. Jangan duduk. Lalu kata Harun Ar-Rasyid, kenapa kamu tak bagi aku duduk? Tadi kamu dah suruh aku berdiri. Tadi kamu dah suruh aku duduk kat lantai. Sekarang ni kamu nak suruh aku berdiri? Tak, kata Imam Malik, tak. Tuanku duduk kat atas kerusi. Biar aku duduk dekat bawah. Terperanjat Amirul Mukminin. Kenapa jadi begini? Kata Imam Malik, tadi tuan hamba adalah anak murid saya. Saya ni guru tuan. Saya ni guru pada tuanku. Saya ni guru. Anak murid, dia kena hormat kepada guru. Tetapi ada pun sekarang ni dia kata tuanku adalah raja hamba. Saya adalah rakyat. Saya kena hormat. Nampak tak tuan? Di situ Islam ajar cantiknya saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Tuan-tuan duduk dekat bawah ni bukan kerana tuan-tuan hina. Saya duduk ke atas. Tuan-tuan beri kemuliaan kerana saya adalah walaupun ajar anak murid.
Tuan-tuan, saya adalah guru, tuan-tuan adalah anak murid. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan adalah tuan rumah, orang tempat, saya kena memuliakan tuan-tuan. Indahnya ajaran Islam. Tapi setengah tempat kita pergi, bila ustaz datang, alah, wallahu a'lam. Habislah khatamlah kita pada kitab yang kedua ni tuan-tuan, tanggal 10 Ramadan. InsyaAllah pada bulan minggu depan kita pindah kitab yang ketiga. Tuan-tuan, saya tengok semua tak bawa. Semua saya sangka baik dah hafal kitab ni. Wallahualam, ni bukan ngentam, ni mengenangkan hal. Tuan-tuan, jadi dah khatam kitab ni, kita masuk kitab yang ketiga. Kalau tak silap saya, beriman kepada malaikat dan rasul. Kalau apa-apa yang nak photostat ke, saya rasa Haji Jeffrey ada Haji Jeff ada agaknya. Saya pun tengah cari kat mana saya simpan buku tu. Kalau tak ada, kena pinjam kitab tu lah. Beriman kepada Nabi. Dia ada 6 jilid tuan-tuan. Kita baru masuk jilid yang kedua ni. InsyaAllah kita akan habiskan jilid yang ke-6. Sampai tahun bila, kita tak tahu. Tapi yang pentingnya kita melangkah. Bila kita melangkah, maka kita sampai. Maka begitu juga Ramadan ni tuan-tuan. Ramadan ini bulan untuk gilap iman kita ni tuan. Kalau kita tak buat, dia akan jadi makin malah dan makin malah. Jadi 10 ni baru masuk ke 10 Ramadan. Ada sekitar lebih kurang, tu kitab dia. Ada lebih kurang lagi 20 hari. Rebutlah dengan amal-amal seberapa banyak yang kita mampu. Sebab kita tak tahu yang mana satu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tuan-tuan sebenarnya tak nak umumkan pada tuan-tuan, tapi akhirnya saya serba salah. Saya terpaksa juga umum tuan-tuan. Kalau ada tuan-tuan yang saya ni dipilih menjadi, ni rakam lagi rakam ni. Kalau ada tuan-tuan yang nak menyumbang